Al-Quran. Yang pertama disebut oleh Allah tadi, mau'izah, pengajaran atau pendidikan. Contoh yang dimaksudkan, Allah mendidik, mengajar umat manusia supaya senantiasa tolong-menolong dalam perkara baik, tapi jangan tolong-menolong dalam perkara yang tidak baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah Al-Maidah surah 5 di pertengahan ayat yang kedua. Begitu juga seterusnya. Bukan sekadar Allah mengajar, mendidik dalam soal-soal itu, tetapi Allah wujudkan contoh-contoh golongan yang baik yang sewajarnya kamu ikuti, teladani amalan-amalan mereka. Ada juga golongan yang tidak baik yang dimurkai Allah. Jangan kamu ikut jejak langkah mereka. Ini mau'izah. Allah mendidik supaya kita senantiasa berusaha untuk memiliki akhlak-akhlak yang baik, sifat-sifat yang mulia. Jangan ada sifat-sifat yang tidak baik, akhlak buruk. Contoh, mau'izah daripada Allah. Allah rakamkan kisah 7 orang pemuda yang beriman kepada Allah. Ini pengajaran. Ketika mereka diperintahkan oleh pemimpin mereka yang bernama Diqyanus di sebuah negara, mereka ini 7 orang pemuda ini adalah anak orang bangsa sekutukan Allah, menyembah berhala itu sekutu. Sebagai contoh, maka golongan yang Allah rakamkan ini, yang sayugianya menjadi satu contoh teladan pada umat manusia, mereka tidak taat pada arahan tersebut. Ini contoh manusia yang baik. Dalam suratul Kahfi pada ayat ke-13, kisah mereka, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Allah, lalu Allah tambah petunjuk pada mereka. Ini pengajaran pada Allah. Sejauh mana kita wajib mentaati pemimpin, pemerintah. Dalam perkara ini yang menyalahi syariat Allah, tak boleh. Begitu jelas. Mereka meninggalkan program tersebut, majlis tersebut, seorang demi seorang masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan akidah mereka. Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Ini ada yang tidur tak bangun lagi. Kuliah dah mula dah ni. Nanti bimbang tidur terus. Sila rujuk suratul Kahfi bermula daripada ayat 9 hingga 25. Kisah golongan ini insya-Allah disebut 309 tahun Allah tidurkan mereka kerana Allah nak menyelamatkan akidah orang yang beriman. Ini contoh bagi kita. Sejauh mana kita perlu wajib taat kepada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf saja. Perkara mungkar, menyalahi syariat, tak wajib ditaati. Faham? Tuan-tuan? Faham? Yang kedua contoh insan-insan yang baik sebagai pengajaran kepada umat terkemudian ialah seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Allah rakamkan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenaraikan beliau sebagai salah seorang ahli syurga, semua 10. Apa kelebihan beliau? Apa yang beliau telah lakukan? Ya, di dalam perang Badar, Abu Ubaidah Al-Jarrah dia bunuh bapa dia sendiri. Kenapa? Sebab bapa dia menentang ajaran Islam. Bapa dia adalah musuh kepada agama Islam.
Walaupun bapa sendiri. Patutnya anak ni janganlah bunuh bapa. Dia punya bapa dia sendiri. Tapi inilah keimanan yang dimiliki oleh Abu Ubaidah. Setelah berita beliau membunuh ayah kandungnya sendiri dalam perang Badar tersebut, Allah turunkan ayat Al-Quran. Mujadalah ayat yang terakhir, ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, hingga akhir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan dapati, dengar baik-baik, ini soal akidah. Dalam soal akidah tidak ada kompromis. Kita tidak boleh berkompromi dalam soal-soal akidah, soal keyakinan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian sanggup tergama berkasih sayang, berkasih mesra dengan penentang-penentang agama Allah dan Rasulnya, walaupun yang menentang itu bapa dia sendiri. Ini nilaian iman. Karena si bapa itu menentang ajaran Islam, menentang tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Abu Ubaidah Al-Jarrah mendapat pengiktirafan. Allah acknowledge what he did. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar beliau membunuh bapa sendiri, disenaraikan Abu Ubaidah Al-Jarrah salah seorang ahli syurga. Masya Allah. Ini pengajaran. Penentang-penentang agama Islam bukannya kawan kita. Mereka adalah musuh Allah, musuh Rasul. Kalau sesiapa menentang Allah, menentang Rasul adalah musuh kita. Kena faham, molek-molek. Nampak tak? Contoh yang ketiga, isteri Fir'aun. Pernah baca kisah isteri Fir'aun dalam surah At-Tahrim? Allah rakamkan seorang wanita yang hidup serba mewah, kehidupan yang kaya raya. But when it comes to akidah, yang ada sangkut paut dengan akidah, ulama menyatakan Asiah isteri Fir'aun tidak taat kepada suaminya, tidak mau bersekongkol dengan kezaliman suaminya. Ada sebahagian ulama kata Asiah dibunuh oleh Fir'aun kerana tidak taat kepada dia. Ini contoh wanita terbaik dalam surah apa? At-Tahrim, surah ke-66 ayat 11. Sila rujuk. Banyak lagi kita nak bahas. Ini contoh. Kena faham ni. Wang bukan segala-galanya. Kehidupan mewah tidak boleh membeli syurga. Percayalah. Syurga hanya kita dapati dengan kita berjihad dan sabar memperjuangkan kebenaran agama Allah. Bukan mudah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ali Imran ayat 142. Allah tanya ni, manusia, apakah kamu semua menyangka kamu boleh masuk syurgaku? Ini dalam bentuk istifham ingkari. Kalau kita kata dalam bahasa Melayu, Allah perli. Dalam bahasa Inggeris, sarkastik. Am I right? Sarkastik. Dia perli kita. Oi manusia, kamu rasa kamu boleh layak masuk syurga aku? Sedangkan belum terbukti siapa di kalangan kamu yang sanggup berjihad dan siapa pula yang sabar di dalam memperjuangkan agama Allah. Masya Allah, bukan mudah untuk memasuki syurga Allah. Ali Imran 142. Tengok Asiah
Mengikut hadis, kalau tak salah saya, Abu Daud, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kalau tadi 10 lelaki yang dijanji syurga, wanita muslimat 4 orang. Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asia, isteri Fir'aun. Rojok apa yang beliau pohon pada Allah dalam surah At-Tahrim ayat 11. Itu contoh baik, pengajaran yang sewajarnya kita wajib kena ikut. Begitu juga Allah rakam dalam Quran. Golongan yang tidak beriman, jangan ikuti jejak langkah mereka. Di antara contoh yang Allah kemukakan dalam Quran ialah Qarun, yang Allah takdirkan hidup kaya raya, rezeki melimpah ruah, tetapi bakhil, kedekut, sehingga akan timbul kesombongan. Ketika ditanya kepada dia, bagaimana kamu boleh menjadi kaya raya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Al-Qasas surah ke-28 ayat 78. Kalau ayat-ayat yang saya mention ni tak betul, tuan-tuan boleh masuk dalam Facebook saya, insya-Allah. Ustaz, tak betul, saya akan perbetul. Kadang-kadang biasalah kita nak sebut yang lain, sebut lain. Kadang-kadang kita terlupa, kita sebut benda yang salah. Ini sombongnya Qarun. Dia kata, aku menjadi seperti ini hari ini, kaya raya, kerana ilmu yang ada padaku. Aku, mungkin kita kata, aku ahli perniagaan yang bijak. Sebab cukup berjaya. Itu ayat 78. Sehingga kan Qarun enggan dan tidak mau membantu kaum dia sendiri. Selang 3 ayat, ayat 81, Allah menyatakan kesudahan Qarun. Jadi yang orang yang kaya-kaya ni, dengarlah baik-baik sikit, janganlah kedekut. Ni ramai orang susah ni, tak cukup makan, tak cukup minuman, kerja hari, ada kerja, ada gaji, ni dah tak kerja. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda, ayat 81. Kerana kesombongan, akhirnya Allah kata, maka kami tenggelamkan dia ke dalam bumi, kata Allah, bersama-sama dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Itu kesudahan orang yang tidak beriman, hamba yang tidak patuh pada Allah, kerana bakhil memang dibenci oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, golongan yang jangan sesekali kita mengikuti mereka. Kalau semalam saya tak sempat nak hurai, saya nak hurai sikit. Nanti panjang-panjang orang kata boring pula kan. Kalau boring, UOP lah, pergi makan dengan mi ke apa ke. Agama ni tak boleh cakap boring. Dia nak meresap ke dalam jiwa ni, dia kena minat betul-betul. Ni nak ingat ayat Quran ni bukan senang ni. Saya pun refer juga tadi sebelum permulaan ni. Takut silap. Kalau silap, tolong bagi tahu, insya-Allah tak ada masalah. Semalam saya membaca sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar, surat 727, cetakan Rumi, kitab hadis, dalam bab jihad, man mata walam yaghzu walam yuhaddin nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang mati tidak pernah memperjuangkan agama Islam dan tidak pernah terlintas di dalam hati nak memperjuangkan agama Islam, mereka mati dengan membawa balik benih munafik. Munafik tak masuk syurga. Kalau munafik di segi i'tiqad, kekal dalam neraka. Munafik di segi amali, dia disiksa terlebih dahulu. Tapi ingat, satu hari di negeri akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Mana dalam Quran, suratul Hajj, surah ke-22 ayat 47, sila rujuk. Satu hari di negeri akhirat 1000 tahun di dunia.
Kalaulah na'udzubillah seseorang ni dihukum dalam neraka Allah kerana sifat munafik di segi amalan, bercakap bohong, janji, dia tak tunai janji, amanah dia khianati amanah, itu nifaq amali. 1000 tahun di negeri akhirat. Berapa lama di dunia? Sanggupkah? Sanggupkah kita melalui seksaan Allah? Panas dunia yang panas terik pun tak tahan dah. 41 Celsius pun dah gelabah dah. Betul tak tuan-tuan? Tak jawab pun. Tidurlah tu. Cuba bayangkan tengok. Ini golongan yang Nabi sebut. Dia mati. Dia tidak pernah memperjuangkan Islam. Makna kalau kita faham, dia tak lawan Islam. Dan dia tidak pernah terlintas di dalam hati nak memperjuangkan agama Allah. Itu pun Nabi kata jadi munafik. Bagaimana mereka menentang Islam? Yang menentang Islam, orang Islam semayang, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, tapi lawan Islam. Kita ada jawapan dalam surah An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'as masira. Ni dalil. Walaupun kamu salat, golongan ini ditafsirkan oleh para ulama, orang Islam di bumi Mekah yang enggan berhijrah ke mana? Ke Madinah. Kenapa? Karena mereka sayang nak tinggalkan kampung halaman, sedangkan mereka ada kemampuan. Mereka tidak uzur dan sebagainya. Kemudian apabila berlaku perang Badar, mereka ini dipaksa menjadi tentera musyrikin Mekah. Mereka bertempur, turun ke medan perang, bertempur menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mulia. Mereka terbunuh. Inilah dalil mereka penghuni neraka. Walaupun solat, walaupun puasa sunat banyak, tak boleh. Jangan lawan Islam. Ni masalah, tak suka dengar. Dia rasa macam syurga tu milik dia. Allahu Akbar. Saya dah jelaskan tadi, kita pun belum tentu. Ini contoh manusia yang tidak baik. Pengajaran. Kalau kamu orang yang solat, pastikan kamu juga perlu ada cita-cita nak memperjuangkan agama Allah. Yang kedua, sumber yang kedua ialah wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran ini merupakan penawar kepada penyakit-penyakit batin. Penyakit-penyakit batin, penyakit jiwa dalam dada, dalam hati. Al-Quran berkemampuan menjernihkan semula hati-hati yang ragu, yang tidak yakin dengan agama Allah. Baca Quran, tengok, Masya Allah. Sehingga termasuk Saidina Umar radhiyallahu anhu. Mata pejam, telinga dengar ustaz. Lolak. Aku dan komen lagi. Nah, kata tonton mengantuk. Nah, ni dah siri ke berapa? Saya ingat hari ni hari ke-8 kot. Kan? Alhamdulillah lah, Allah beri kekuatan idea daripada seorang staff Tahfiz Mutmainah. Dia kata dah, ustaz tak ada kerja apa, main dah buat live, bolehlah kempen-kempen untuk sekolah, cerita sikit apa yang kita buat, kan? Sekali lagi lah, terima kasih pada mereka-mereka yang menyumbang. Setiap hari ada sumbangan, Alhamdulillah. Nah, kalau yang view tu kadang-kadang 700 orang, yang sumbang adalah 10 orang, jadilah. Kalau 700 sumbang, itulah yang terbaik lah. Itu paling baik, kan? Yang view live 700-800 kerana 1000. Yang view recording dan selepas recorded ni 25,000. Kalau seorang noko RM2 bahasa Hokkien.
25,000. Wah, gocap. Cing lo. 50,000. Bagilah tuan-tuan RM1, RM2. Kita tak bankrupt lah, tak apa-apa ke dana lah. Kita salur pada jalan Allah. Nampak? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu disebut oleh para ulama dalam perjalanan dia nak pergi bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia kata Nabi Muhammad ni sudah lebih. He is too much, you know. Ni sudah lebih ni manusia ni. Hina agama nenek moyang kita, tak boleh. So, dalam perjalanan on the way, dia bertemu dengan seorang. Lalu ditanya, "Kemana kamu nak pergi ya Muhammad?" Ya, minta maaf, ya Umar. "Aku nak pergi bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sahabat tu kata, "Kamu nak bunuh macam mana? Kenapa?" "Karena adik kamu Fatimah dan suaminya telah isi borang. Jadi ahli semua hidup. Mereka menyokong Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Iya ke?" Dengar-dengar tak jadi pergi cari Muhammad, dia pergi patah balik, pergi rumah adik dia. Ini di antara sejarah sebut, dan tok guru pun sebut. Bila sampai di hadapan rumah adik dia Fatimah, Khubayb sedang membaca ayat Al-Quran dalam surah Toha ayat 1 hingga 6. Bila dengar suara Umar, Khubayb menyembunyikan diri, tapi Umar sempat mendengar 6 ayat pertama surah Toha. Ni manusia yang kerah ni. Ini juara WWE ni. Kalau sekadar puak-puak wrestling tu tak boleh. Nak makan dia hebat sungguh. Lalu adik beliau Fatimah keluar, "Ya, ada apa?" "Betulkah kamu telah mengisi borang?" Isi borang pula dia kata. "Menjadi ahli semua hidup." Ini nak bagi hilang ngantuk ya. Ni ada seorang tu. Orang Seremban komen, "Ustaz, tak payahlah cakap politik. Saya nak perbetul balik kenyataan dia." Tuan-tuan dan perempuan, bila kita dapat kuasa politik, dengan kuasa politik lah kebaikan boleh dilaksanakan, keburukan boleh juga dikerjakan. Betul atau tidak? Karena kuasa politik ni lah Islam dihina, Melayu dihina. Sekarang bila dah hilang kuasa politik, bertukar tangan kepada orang lain. Tengok, dengan kuasa politik boleh memperuntukkan 250 bilion untuk membantu rakyat. Tak boleh fikir kan? Saya sebut sekali lagi, sesiapa yang memisahkan politik dengan agama, especially you yang komen tu, saya bukan tak nak dan jawab, saya ni emosi sikit. Especially yang komen, "Ustaz, berhentilah jangan politik." Saya nak bagi tahu, ajaran yang memisahkan politik dengan agama, ajaran Kristian yang terkandung dalam kitab Gospel Matthew chapter 22 verse 16 to 22. Please refer Gospel Matthew. Bolehkah kita mengamalkan pandangan ajaran Kristian? Mana Islam tak lengkap, belum sempurna. Politik tak diajar. Sila rujuk Al-Maidah ayat 3. Sila rujuk Suratul Nahli ayat 89. Tengok janggut sempoi juga. Pakai macam kepiah juga. Tak nak politik. Inilah. Ni nak ini dah ni. Jaga sikit. Nah. Itu cerita. Kita kalau nak condemn orang, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa bukti. Dalam Islam tak ada politik. Ni pun nang boti nang kui boti kui. Tu dia cakap Cina lah. Nah, tu cerita dia. Nah, tak payah komen lah. Tak nak tengok, tak payah tengok. Kerana kuasa politik, tuan-tuan. Banyak perkara yang boleh dibuat dengan kuasa politik. Kerana kuasa politik lah. Masjid tutup, surau tutup. Kau tu tulis Sabak. Sabak buat dahat away, Syekh.
Ni nak ingin lagi ni. Orang Kedah kata sabar lagi kain selimut, dia kata kain gebak. Kan? Tak boleh. Kena faham. Saya tak nak mention lah nama dia. Saya dah check lah. Orang Negeri Sembilan, if I'm not mistaken. Belajarlah sama. Jangan duk simpan janggut je. Janggut aku buat ada janggut. Belajar agama. Ambil faham. Islam ni syumul, sempurna. Soal politik, soal muamalah, soal pemerintahan, soal perundangan. Ni sekadar memberi nasihat. Tak nak terima, it's up to you. Saya tak rugi. Saya bukan rugi. Baik. Jadi apabila dia dengar, ya betul, kami telah memeluk agama Islam, dia hadiah penampar sulung ke muka adik dia Fatimah ni Umar. Dengan satu tamparan, katanya darah menitis, berdarah, timbul penyesalan mungkin. Lalu Umar bertanya, tadi aku sempat mendengar sesuatu yang dibaca, apakah itu? Adik dia jawab, kamu tidak layak untuk mendengar kerana kamu kotor, bersihkan dirimu terlebih dahulu. Lebih kurang macam tu lah, macam-macam dia punya versi lah. Jadi setelah dia bersih, Khubayb keluar daripada persembunyian, lalu diulang dengan membaca surah Toha ayat 1 hingga 6. Kali kedua, bila Umar dengar bacaan 6 ayat pertama surah Toha, dia kata, bawalah aku kepada Muhammad. Aku pun nak jadi ahli semua hidup. Dia pun isi borang. Inilah Al-Quran. Wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran ada ramuan yang mampu membersihkan jiwa manusia. Yang tidak yakin, yang ragu dengan Al-Quran, yang sombong, tolong tengok sikit. Aku nak sombong, nanti aku jadi macam Qarun pula, aku jadi macam iblis pula. Tu cerita dia. Faham? Jadi sebahagian ulama kata, dengar baik-baik, ayat 1 hingga 6 ni boleh dijadikan insya-Allah. Makna kalau Al-Quran itu adalah penawar kepada penyakit-penyakit jiwa, tidak yakin dengan Quran hadis, tidak yakin, meragui Quran hadis, bila baca insya-Allah akan timbul keyakinan. Yang kedua, kita kena faham Al-Quran juga adalah penawar bagi penyakit-penyakit dalam batin. Apa dia tuan-tuan? Di antaranya, kita ni susah sangat nak ingat. Jadi makna boleh mengikut perubatan Islam. Dengar baik-baik. Boleh kita menggunakan ayat-ayat Quran di dalam kita melaksanakan perubatan. Jangan sesekali meninggalkan surah Al-Fatihah. Hadis Imam Bukhari, hadis ke-1670. Sila cek, tengok hadis di dalam kitab yang dicetak oleh Klang Bookstore. Hadis ke-1670, seorang sahabat dia mengubati, merawat hamba Allah di satu desa sebelum mereka ini menerima Islam, disengat oleh kalajengking. Lalu bila golongan ini, orang-orang kampung ini dapat tahu para sahabat datang, adakah di antara kamu yang boleh cuba mengubati si fulan ini? Lalu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kalau tak salah saya, sahabat membaca Al-Fatihah. Ada dua versi. Ada katanya bila dia baca Al-Fatihah dengan penuh khusyuk, lalu ditepuk-tepuk tangannya ke tempat yang digigit kalajengking. Ada yang kata dia baca, kemudian dia kumpulkan air ludah dia, air liur dia, lalu disembur ke tempat yang disengat oleh kalajengking. Dengan izin Allah, sembuh. Inilah dalil. Boleh. Perubatan Islam boleh menggunakan ayat-ayat Quran.
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Allah sebut, dan kami turunkan Al-Quran, dan dalam Al-Quran itu ialah ada penawar. Jadi tuan-tuan, yang bercakap ni pun dulu tak pandai baca Quran, hati lembab, hati pun berkarat. Ya Allah, berkarat sungguh. Setelah saya mempelajari teknik hafazan Quran, saya diajar, saya nak sebut nama guru saya ni, walaupun dia lebih muda pada saya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Megat, kini menetap di Seremban Negeri Sembilan. Beliau yang mengajar saya kaedah menghafaz ayat-ayat Quran. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya telah menerbitkan buku yang bertajuk Aku dan Al-Quran. Serba ringkas, kaedah menghafaz, kaedah buat air penerang hati. Harga RM10. Dan amalan-amalan harian yang perlu kita amalkan, mudah-mudahan Allah membantu supaya daya ingatan kita kuat. Tak salah kita mohon kepada Allah, bukan kita minta kepada berhala. Ini ikhtiar saja. Mana dalil nak guna air dalam perubatan? Sila rujuk Sad surah ke-38 ayat 41-42. Allah mengajar Nabi Ayub guna air. Jadi kita combine both. Ayat itu akan dibaca dengan Fatihah. Termasuk tadi ayat satunya 6. Sebagai ulama kata untuk melembutkan hati-hati orang yang keras hati seperti Omar. Ambil keberkatan, mohon pada Allah. Kalau anak tak dengar cakap pun buatlah. Kalau rezeki berjaya, kalau Allah tak izin tak berjaya. Itu je kita mohon pada Allah. Mana tahu ada isteri-isteri yang tak dengar cakap suami, buat kat air, minta lembut hati. Ataupun ketika isteri sedap nyenyak tidur, merangkak pelan-pelan pergi kat dia, baca ayat 1 hingga 6 Toha, kemudian tiup kat ubun, minta, ya Allah lembutkanlah hati isteriku ni, degil sangat. Baru tidur sebelah. Tapi sekarang tak boleh tidur sebelah, Covid, kena tidur bilik lain. Baru tidur sebelah. Elok si suami tidur, si isteri pula bangun, baca ayat yang sama. Ya Allah lembutkanlah hati suamiku ni, degil sangat. Jadi dua-dua esok lembut. Aman rumah tangga. Tak ketawa pun. Macam ni punya lawak pun tak ketawa. Cerai. Tuan-tuan, saya telah menjual hampir 7,000 naskah. Sebahagian saya infak kepada tahfiz yang saya urus. Saya ingat tak kurang pada 6,000, 7,000. Harga RM10. Saya bagi kepada perjuangan Islam tak kurang pada 4,000. Saya bantu orang-orang yang susah. Bukanlah kita nak riak cerita apa yang kita buat, tapi nak bagi tahu rangsangan. Bukan saya buat untuk kepentingan peribadi. Kita tolong orang, kita nak hidup di dunia sekali je. Rebut peluang yang ada. Kali ni je. Ni insya-Allah nanti kita promosi lagi. Jadi maknanya di antara fungsi Al-Quran, sumber ialah penawar bagi penyakit-penyakit jiwa. Yang ragu, yang tidak yakin dengan Islam, kalau rajin baca Quran, tengok tafsiran, amal, insya-Allah akan timbul keyakinan. Begitu juga yang tak boleh nak ingat ayat Quran. Allah, Ustaz Syahrilul macam mana dia boleh ingat surah sekian? Kami cek semua. Satu ketika saya pergi ceramah di kampung Malaysia Baru tahun lepas. Malam tu saya baca tak kurang daripada 40 ayat Quran. Seorang hamba Allah ni, dia Tok Bilal, dia semak surah sekian ayat sekian dan baca. Dia datang, Ustaz, Masya Allah semua betul Ustaz. Jadi saya jawab, hadza min fadli Rabbi, ini adalah kurniaan Allah padaku. Yang lain janganlah jealous. Nak jealous buat apa? Awak mungkin ada kelebihan yang tak ada kat saya. Ini jealous. Alah, ustaz tu ada. Saya tengok satu video. Saya tak nak sebut nama dia. Kalau sebut ni aku takut dia mati cepat.
Dia kata Allah hafazana, itu hafalan. Hafalan ke? Semua tu daripada Allah. Daya ingatan kuat pada Allah. Kamu mahir dalam bidang fiqh pun, itu kurniaan Allah. Betul atau tidak? Mengaku sudahlah kelebihan orang. Ni jealous. Tak boleh ingat macam aku, duk jealous pula. Itu hafalan saja. Alamak. Macam awak seorang belajar. Orang pun rujuk juga kitab tafsir. Ni pun jenis-jenis ceroy. Boleh sikit lagi. Pagi ni sejuk ni. Tu cerita dia. Yang ketiga, sumber yang ketiga dalam Quran. Ini tak payah huraian panjang. Huda, petunjuk. Allah memimpin dan membimbing manusia ke jalan kebenaran, supaya kita tidak terjebak dengan jalan-jalan yang tidak benar, jalan kesesatan. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassakum bi la'allakum tattaqun. Boleh post ke ustaz? Nanti kontak lah saya punya PA, saudara Mus. InsyaAllah kita urus, tengok macam mana. Carilah buang 2-30 orang, kita hantar sekali. Dia senang. Tak rugi lah, percayalah. Tak rugi. Ilmu dalam ni, ilmu cukup banyak, tapi ingat, perlu kita amal berterusan apa-apa yang saya sebut dalam ni. Sesungguhnya kata Allah, inilah jalanku, jalan yang lurus, petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain selain daripada jalan Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikut walaupun ada label Islam. Tengok dulu. Oh, Islam liberal. No way, man. Ni sumber daripada mana? Islam liberal. Tu cerita dia. Dan Allah kata, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bi la'allakum tattaqun. Kalau kamu ikut jalan selain pada Al-Quran dan Sunnah, kamu akan berpecah belah, bercerai-berai. Inilah perintahku, moga-moga kamu bertakwa. Tu cerita dia. Dia tanya bila nak datang masjid. Orang kata lambat lagi. Itu di antara yang disebut. Makna Al-Quran ini adalah petunjuk. Yakin dan percaya. Jangan meragui kebenaran Al-Quran sebagai petunjuk. Wa man asdaqu minallahi haditha. Kita genapkan 45 minit insyaAllah. Dan perkataan siapakah yang lebih benar daripada perkataan aku? Al-Quran adalah kalam Allah. An-Nisa surah yang keempat ayat 87. Jangan ragu. Ini kalam Allah. Harga RM10. Harga RM10. Dia orang tanya. Hadis. Inna asdaqal hadis kitab Allah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalil Quran pun ada, dalil hadis pun ada. Al-Quran adalah petunjuk. Kerana petunjuk daripada penciptaan alam, sudah pasti jalan lurus yang akan kita ketemukan insyaAllah. Akhir sekali, sumber yang keempat yang terkandung dalam Quran, wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa maksud? Setelah isi kandungan Al-Quran kita amalkan, Allah insya-Allah akan campakkan sifat kasih sayang dalam jiwa kita. Maka jadilah kita seorang hamba Allah yang sudah pasti tidak akan memfitnah sesiapa, tidak akan menzalimi sesiapa, tidak akan menghina para ulama. Kenapa? Karena kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Faham? Bila kita amal, Allah campakkan sifat rahmat, kasih sayang. Walaupun bukan Islam, datang menagih, Tuan, saya dah tak makan 3 hari. Kita sumbang.
Rojok Al-Baqarah 272 ayat, insya-Allah kalau tak salah saya. Selama mana ikhlas kita menyumbang walaupun terhadap orang bukan Islam, kita tetap mendapat pahala. Kerana kita, Allah campakkan sifat kasih sayang. Kadang-kadang kita dengar orang susah, kita relax. Kita bukan tak ada duit, kedekut. Kedekut bukan nak bawa mati. Kalau mati pun Allahu Akbar. Preparation, persiapan untuk mati itu tak lebih daripada 1000. Kain kapan, pro 2 keranda. Allahu Akbar. Itu cerita dia. Contoh, Allah mencampakkan sifat rahmat. Nah, insya-Allah Allah akan campakkan sifat rahmat kepada mereka yang beramal dengan ajaran Islam, berpandukan Quran dan Sunnah. Di antara contoh untuk mengakhiri ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Di dalam perang Salib, beliau bertempur menentang seorang panglima yang hebat. Siapa dia? Richard the Lionheart. Am I right? Apabila Salahuddin Al-Ayyubi mendapat berita Richard the Lionheart injured, cedera parah dalam peperangan tersebut, you know what happened? Buka tafsir Dr. Hamka, sejarah mengaku perkara ini berlaku. Beliau mengutus seorang doktor pribadi pergi bertemu dengan Richard the Lionheart dengan membawa ubat-ubatan. Can you imagine? Richard the Lionheart at that very moment, dia nanti tanya, who are you? I'm a doctor. Who sent you here? Become jatuh lakut. Salahuddin Al-Ayyubi. What's your name? Sharalaun. Doktor tu nama Sharalaun. Aku diutus oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk melihat keadaan kamu. Ni ubat-ubat. Sila rojak tafsir Dr. Hamka, insya-Allah, surah Yunus surah ke-10 ayat 57. Itu sifat rahmat, dan kita bermohon pada Allah, memohon pada Allah, berdoa supaya pemimpin-pemimpin negara kita hari ini yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, moga-moga Allah mencampakkan sifat rahmat pada seluruh pemimpin negara kita yang beragama Islam ini dan juga yang tidak beragama Islam, supaya memiliki sifat kasih sayang. Jangan menzalimi musuh-musuh kamu. Berilah kepada mereka yang berhak menerima. Ini sifat kasih sayang. Inilah Al-Quran. 4 sumber utama, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Sekali lagi, ribuan terima kasih pada penyumbang-penyumbang. Teruslah menyumbang. Saya nak sebut banyak kali, tapi ada juga orang kata jangan sebut Ustaz, nanti jadi. Kalaulah ditakdirkan saya meninggal dunia, dah tak ada dah di dunia ni. Tuan-tuan yang pernah mendengar video-video ceramah saya, teruslah membantu Tahfiz Mutmainah. Boleh atau tidak? Usaha saya dah 11 tahun, one man show. Saya yang urus, saya cari dana. Ini kami sedang membina sebuah kompleks. Kalau ada korporat-korporat yang ingin membantu atau nak bina sehingga siap, boleh datang bertemu kami. Tak bagi duit ke kami, you buat sendiri, you manage. You nak cari tukang, you pun tak apa. Kalau ditakdirkan saya mati, kalau hidup kan mati, bantulah kami. Terima kasih. Percaya, insya-Allah Allah akan menambahkan rezeki kita, insya-Allah. Jadi sekadar itulah untuk pagi ni. Esok kita bertemu lagi dengan tajuk, insya-Allah, takwa. Kita perlu tahu apa itu takwa. Apakah sifat-sifat takwa? Kenapa kita perlu memiliki sifat ketakwaan ini? Saya memohon keampunan kepada Allah sekiranya apa yang saya sampaikan pada pagi ini ada perkara-perkara yang tersalah di sisi Allah. Saya memohon kemaafan pada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dipertemukan lagi, insya-Allah, esok. Sekian, aku qauli hadza
wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagu no?